各位弟兄姊妹，早上平安。Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. 感谢上帝的恩典，让我们今天早上能够一起来敬拜我们的父神。 Puji syukur pada Tuhan atas anugerahnya kita bisa menyembah Tuhan dan melayani Tuhan bersama pada pagi hari ini. 特别感恩的就是我们这一团有22个人去了西加，走了6天的路程，看见上帝的工作。 Secara khusus kami sangat bersyukur ada 22 peserta yang ikut pelayanan misi ke Kalimantan Barat dan melihat dengan nyata karya Tuhan yang ajaib di sana. 我们为做这些的工作来献上感恩。 Kami sangat bersyukur atas segala karya Tuhan di 你们 sana. 如果认识我的话， Kalau saudara kenal saya, 你就知道我以前上面呢没有一个记号的。 maka saudara tahu bahwa dulu tidak ada tanda di kening saya. 但是上帝给我这个记号，要提醒我福音的工作不是那么简单。 Tapi Tuhan memberi saya tanda ini untuk mengingatkan saya selalu bahwa pekerjaan Injil tidak semudah itu dilakukan. 但是靠着主的恩典，他是得胜的主。 Tapi mengandalkan anugerah dan karunia Tuhan, Dia adalah Tuhan yang berkemenangan. 我们把一切荣耀归给我们的主。 Kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. 感谢邱牧师今天邀请我跟大家来分享主的话。 Puji syukur pada Tuhan, gereja meminta saya untuk membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. 就是要借着罗马书第12章16节到21节，就是刚才我们起印的经文，来看这个题目：尽所能与人和睦。 Terambil dari Roma pasal 12 ayat 16 sampai 21, yaitu ayat yang kita bacakan baru saja dalam responsoria dengan sebuah tema berbunyi hiduplah damai dengan semua orang. 我觉得这个是一个在教会里面很重要的一个题目， Saya rasa ini adalah sebuah tema yang sangat penting di dalam gereja. 因为我们活在一个有很多冲突的这个世界里面， Karena kita hidup dalam dunia yang penuh konflik. 国与国之间呢爆发战争， Konflik antar negara yang sibuk berperang. 有的是贸易的冲突， Ada yang pertikaian dagang, 有的是火箭炮， atau 还有无人机跟陆战的实际的交锋。 atau pertempuran yang dilakukan secara pertempuran darat, serangan roket atau drone dan lain-lain. 而在我们的最亲密的那种团契的里面， Dan di dalam persekutuan kita yang paling intim pun, 无论是在家庭、婚姻或者是教会的里面，我们很多时候很多的摩擦。 apakah dalam keluarga, dalam pernikahan, atau di dalam gereja, sering kali kita mengalami gesekan-gesekan. 所以要达到我们今天的题目说要和睦，是一件不可思议的事情。 Maka untuk mencapai damai seperti tema kita tadi, seolah-olah tidak terbayangkan. 于是，在飞机上， Satu kali di atas pesawat, 一个牧师跟一个人坐在旁边。 seorang pendeta duduk dengan seorang lain. 吃饭的时候呢，牧师就祷告， Waktu makan, kemudian pendetanya berdoa. 那个人也祷告， Orang itu juga berdoa. 但是牧师祷告完了以后就吃， Lalu pendetanya setelah selesai berdoa langsung makan. 那个人不吃，继续的祷告。 Orang itu tidak makan, terus berdoa. 那个牧师就很奇怪这个人这么虔诚啊。 Lalu pendeta itu merasa sangat aneh dan merasa orang ini begitu salehnya. 然后牧师吃完了以后， Selesai pendeta makan, 就问他说：“你是一个基督徒吗 lalu bertanya kepadanya, apakah engkau seorang？” 他 Kristen? 说：“我不是。” Bukan Kristen. 那么你祷告什么呢？ Jadi saudara tadi doain apa? 我祷告就是求要这个撒旦呢，尽量拆毁家庭，基督徒的家庭。 Saya berdoa agar si iblis itu terus-menerus bekerja merusak keluarga Kristen. 使教会的里面很混乱。 Lalu membuat di dalam gereja itu penuh kekacauan. 弟兄姊妹，这就是今天的世界。 Saudara-saudari, inilah dunia masa kini. 但是保罗在第12章第18节很清楚的告诉我们说，如果是能够行的话，总要尽力的与人来和睦。 Tapi Paulus menegaskan di dalam ayat 18
Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. 看起来这不是一个一句一句很实际的建议， Kelihatannya ini bukan sebuah usulan yang praktis, 但是却是一件属灵的呼唤、属灵的召唤。 tapi ini adalah sebuah panggilan yang bersifat rohani. 我相信我们要达到和睦，在人看来是不可能的。 Saya rasa kalau untuk mencapai perdamaian hidup itu di mata manusia hampir tidak mungkin. 但是你如果相信上帝是全能的话， Tapi kalau saudara percaya Tuhan itu maha kuasa, 在他的手之下一定能够达到的。 maka di dalam tangan kuasanya itu bisa dicapai. 和睦在基督徒的圈子里面， Yaitu hidup berdamai di dalam lingkungan orang Kristen, 不是逃避那种的冲突， tidak dengan sengaja menghindari konflik. 我们还是有冲突的。 Kita pasti masih tetap berkonflik. 但是在冲突的里面，我们要学习基督的那种的爱， Tapi di dalam konflik itu kita mau mempelajari kasih Kristus. 就会好像基督这样来主动的来选择这个爱， Yaitu seperti Kristus dengan berinisiatif memilih kasih, 选择宽容， memilih toleransi, 选择走基督的道路。 memilih jalan Kristus. 这是一种属天的力量带出来的见证， Ini adalah kesaksian yang dilahirkan oleh sebuah kesaksian ilahi, 其实就是我们信仰的真正的见证。 yang sebetulnya merupakan kesaksian iman kita yang sesungguh-sungguhnya. 从这段的圣经里面，我把它分成4点，跟大家来分享。 Dari perikop di atas tadi saya akan membagikan dalam 4 bagian. 第一点就是说，我们要尽力的与弟兄姊妹要和睦相处， Yang 互相的尊重。 Yang pertama adalah kita harus berusaha sekuat tenaga untuk hidup berdamai dengan saudara-saudara kita, saling menghormati. 在第6节，保罗就这样的强调， Seperti ditekankan di ayat 6 seperti ini. 要彼此同心，不要志气高大，倒要扶救卑微的人，不要自以为聪明。 Ayat 16 ya, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana dan janganlah menganggap dirimu pandai. 这句话提醒我们说，教会的生活的基础呢，就是要彼此接纳，同心合意。 Ayat ini mengingatkan kita bahwa dasar gereja adalah saling menerima dan bersehati. 而不是意见相同， Artinya bukan selalu sepandangan atau sepemahaman. 而是因为有基督的爱，有基督的使命，我们的心智相通。 Tapi karena ada kasih Tuhan dan ada amanat daripada Tuhan sendiri, maka hati kita itu saling terhubung. 在教会的当中， Di dalam gereja, 我们来自不同的背景， kita datang dengan latar belakang berbeda-beda. 有不同的教育程度、 Ada level pendidikan yang berbeda, 经济情况， kondisi ekonomi yang berbeda. 还有我们每一个人的这个个性呢，都有很特点的。 Dan karakter kepribadian kita semua masing-masing unik. 有的人的属灵的看见跟我们完全不一样， Ada orang-orang yang pandangan rohaninya beda dari kita. 但是我们这样并不是说从此我们就不能够和睦。 Tapi ini tidak berarti bahwa karena inilah kita tidak bisa bersehati. 反正我们要感谢主，就是因为有这些的差异，才能够显出上帝那种的恩典是那么的丰富。 Sebaliknya justru karena ada perbedaan-perbedaan semacam ini, baru bisa menyatakan kelimpahan dari karunia Allah. 教会的合一是何等的宝贵。 Kebersatuan gereja itu betapa pentingnya. 过去这6天的当中， Dalam perjalanan kami kemarin misi 6 hari, 我感觉到我们这个22个人的团队呢，真的是能够和睦相处，能够彼此的尊重。 saya merasa tim kami 22 orang ini benar-benar bisa hidup bersehati dengan rukun dan saling menghormati. 而且我感觉到我这个年纪最大的他们每天就要扶着我来走。 Dan saya merasa ini karena saya paling lanjut usia, mereka tiap hari memegangi saya 为什么 jalannya. 我们能够这样呢？ Kenapa bisa begitu? 因为我们有同一个目标， Karena kami punya satu tujuan.
我们有同样的一个挑战， Kami punya tantangan yang sama. 就是为着主的缘故，我们要去看这些宣教的场所，我们以后能够更加的来做一些荣耀主的事工。 Yaitu karena demi nama Tuhan yang sama, kami mau melihat ladang-ladang pelayanan ini untuk selanjutnya merencanakan pelayanan-pelayanan yang lebih memuliakan Allah 但 lagi. 是我告诉你， Tapi saya mau beritahu saudara, 这个6天是很容易和睦在一起。 6 hari saja memang mudah untuk kita hidup dengan rukun. 你如果给我们再多10个6天的话， Kalau saudara kali 10 kali 6, 总是有很多的问题会产生。 tentu akan muncul banyak sekali masalah. 但是我们要相信，圣经是要我们和睦， Tapi- 才能够做成上帝的工作。 Tapi yang kita imani adalah Alkitab mau kita hidup bersama dengan rukun dan damai sehingga bisa menunaikan amanat 我 Allah. 们不要像世人一样， Kita jangan seperti orang dunia. 当一些同样阶层的人在一起的时候， Ketika orang-orang dalam level pergaulan yang sama bersama-sama, 第一次见面 pertama kali ketemu, 就拿出这个叫做什么啊？拿出这个名片来 lalu mengeluarkan kartu nama. 啊，我是什么董事长 Saya ini CEO dari 啊 mana-mana. 你是什么主任 Kalau kamu ini komisaris 啊？ apa? 他是怎么样的总管？ Kalau dia itu kepala bagian mana? 他们认为说有这样的身份呢，我们才能够在一起。 Di mana mereka menganggap kita bisa bersama-sama dengan baik hanya kalau level kita sama. 但是圣经怎么教导我们呢？ Tapi apa yang diajarkan oleh Alkitab? 他说道要来道要扶救卑微的人。 Tapi justru harus berjalan bersama orang-orang yang rendah. 原文指出来，相信耶稣基督的人， Dalam bahasa aslinya menunjukkan begini, orang yang percaya pada Yesus Kristus 乃是要跟那些卑微的人同行， harus berjalan bersama dengan mereka yang rendah dan hina. 甚至是要乐意的来亲近这些卑微的人， Malah harus dengan sengaja mendekati orang-orang yang lebih rendah dan hina. 而且是要投入在这种卑微的事工的当中。 Dan harus tercelup di dalam pelayanan-pelayanan bagi mereka yang hina. 这句话给我们看见， Perkataan ini membuat kita melihat 基督徒应该拒绝这个现代的以物质为主的世界里面，我们不学世人那种奢侈跟自我放纵的那种的生活。 orang Kristen seharusnya menolak aliran kepercayaan materialistik seperti orang dunia dan harusnya orang Kristen tidak hidup dengan materialisme atau hedonisme. 反而是要学习耶稣那种谦和、谦卑的样式。 Harus memodel teladan Kristus bagaimana dia merendahkan diri. 所以保罗接下去说：“不要以为自己聪明， Oleh sebab itu Paulus meneruskannya dengan berkata, janganlah menganggap dirimu 不 pandai. 要高看自己，愿意听别人、接纳别人的意见。 Jangan menganggap diri tinggi, tapi engkau harus bersedia mendengarkan orang lain dan menerima 就 masukannya. 好像保罗在腓立比书2章3节所说：只要心存谦卑，个人看别人比自己强。 Dan Paulus meneruskannya dalam Filipi pasal 2 ayat 3, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya 所 sendiri. 以一个基督徒，他的灵命是否成熟，不是看他对圣经多认识， Maka ukuran kematangan kerohanian dari seorang Kristen bukan dilihat dari seberapa paham dia akan 或者 tulisan 讲 Alkitab. 道非常的精彩， Atau dia khotbah begitu bagus. 有很特别的恩赐来去侍奉， Atau dia punya karunia rohani yang begitu istimewa untuk melayani. 而是在于你肯不肯主动的低下头来。 Melainkan bergantung pada apakah dia mau berinisiatif menundukkan kepalanya. 走进那些与我们不同的人， Untuk berjalan masuk melayani orang-orang yang berbeda. 建立在主里面的那种关系， Menjalin hubungan yang dibangun di dalam Tuhan. 其实这就是宣教。 Ini yang disebut misi. 保罗在这里其实带着一个命令式的
来劝勉我们， Sebetulnya Paulus membawa nada perintah untuk menguatkan kita di sini. 要不断的努力， Jangan berhenti berusaha. 刻意的来去建立一个和睦有见证的 community， 就是社体。 Harus dengan sengaja berusaha menciptakan sebuah komunitas atau persekutuan yang bersaksi. 那就是主的教会。 Ini yang Tuhan mau kita gembalakan. 第二点，我们看见保罗告诉我们说，你要宽容，要饶恕，受伤的时候不要报复，要学习基督的样式。 Yang kedua, Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memiliki toleransi. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan dan jangan menuntut balas sendiri. Harus belajar model teladan Tuhan Yesus. 所以我们不先看第18节， Maka kita lebih dulu tidak melihat ayat 18. 那是要看保罗以下来有几方面对我们很实际的指导，去达到和睦相处。 Di sini Paulus membuat urutan apa-apa yang harus kita lakukan dengan praktis dan nyata untuk mencapai kedamaian itu. 他带给我们是很大的挑战， Dia menantang kita dengan tantangan yang besar. 有的是被动的，有的是主动的。 Tantangan ini ada yang bersifat pasif, ada yang bersifat aktif. 好像第17节说，不要以恶报恶。 Misalnya di ayat 17 dia mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. 19节说，你不要自己伸冤。 Lalu yang ayat 19 mengatakan jangan menuntut pembalasan sendiri. 21节说，你不可为恶所胜，反而是要以善来胜过恶。 Yang ayat 21 dia tekankan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan 这 kebaikan. 不是我们软弱的一种的表现， Ini bukan wujud nyata bahwa kita begitu lemah. 反正是因为我们信靠我们的神、我们的上帝所带来给我们的信心的一种的回应。 Tapi justru adalah karena sebuah respon iman kita bahwa kita sepenuhnya mengandalkan Allah. 其实很多时候我们是有权利来去伸冤，来去报复。 Dalam banyak kasus sebetulnya kita tuh sanggup banget untuk membalas sendiri. 但是因为我们既然是以信心来信靠我们的主的话， Tapi karena kita mengandalkan iman kita untuk mengandalkan Allah, 就愿意把这个伸冤的权柄交给我们的主。 maka hak pembalasan itu kita serahkan kepada Tuhan kita. 因为主说：“伸冤在我，主必报应。” Karena Tuhan sendiri yang mengatakan pembalasan adalah hakku, aku yang akan menuntut 是 pembalasan. 的，我们不会否认，在教会跟人际的关系的当中，我们的有的时候会被误会。 Benar, kita tidak bisa menyangkal bahwa dalam hubungan kita dengan sesama orang Kristen pun di gereja kita bisa salah 也 paham. 会被伤害， Kita bisa disalahpahami atau dilukai. 甚至可能你最好的朋友就背叛你。 Bahkan kita bisa dikhianati oleh sahabat terbaik kita. 如果是按人的本性的话，我们就要尽量的去回击。 Kalau menuruti natur manusia, kita akan sedapat-dapatnya balas dendam. 我们要证明自己是对的， Kita mau buktikan kita lebih benar. 但是主教导我们说，你要走一条不同的道路， Tapi Tuhan mengajarkan kita berkata engkau harus menjalani jalan yang berbeda. 就是宽恕， Yaitu 走一条良善的道路。 jalan yang memberikan maaf dan jalan yang baik berbuat baik. 好像耶稣基督钉在十字架上，他说 Seperti saat Yesus Kristus disalibkan, dia berkata begini, 父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。 Ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. 各位，当我们饶恕别人的时候，不是纵容来犯罪， Saudara-saudari, ketika kita mengampuni orang lain, maka ini bukan adalah hal yang normal atau wajar, tapi justru hal yang tidak 而 lazim. 是能够释放我们自己， Tapi yang tidak lazim ini bisa membebaskan kita 不 sendiri. 让那些的苦毒的事情来控制我们的心灵。 Membebaskan karena kita tidak membiarkan akar kepahitan itu mengontrol jiwa kita. 所以宽容不是软弱，反而是一种的力量。
Maka mengampuni dan bertoleransi bukan tanda kelemahan, tapi tanda kekuatan. 是胜过恶的那种的勇气。 Yaitu sebuah keberanian untuk menang dari yang jahat. 我们蒙恩，我们得救，上帝已经饶恕了我们。 Kita diberkati, kita diselamatkan, dan Tuhan telah mengampuni kita. 我们也当如此的来对待别人。 Demikianlah juga kita harus memperlakukan orang lain. 路加福音6章37节，耶稣说：“你不要论断人，不要被论断。你们不要定人的罪，就不被定罪。你们要饶恕人，也就必饶恕。” 饶恕在原文的意思是说释放。 Injil Lukas pasal 6 ayat 37 mengatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Kata mengampuni dalam bahasa aslinya artinya adalah memerdekakan. 我想用一个很简单的例子来说明。 Saya ingin menjelaskan ini dengan contoh yang sederhana. 为什么说饶恕人就是被释放呢？ Kenapa disebut mengampuni orang itu justru membebaskan? 各位，当你不愿意饶恕别人的时候， Saudara, ketika engkau tidak bersedia mengampuni orang lain, 就好像你把你的一只脚踏在他的身体上， itu seperti kamu menginjakkan salah satu kakimu di atas tubuhnya. 压住他，不要让他行走。 Kita injak tekan dia, tidak kasih dia lepas. 但是同时候，你自己也没有办法可以走开， Tapi pada saat yang sama engkau sendiri juga jadi tidak bebas bergerak, 因 bukan? 为你怕当你的脚一松的时候，他就会逃走， Karena engkau takut ketika engkau longgarkan injakanmu itu dia kabur. 你就一直按着他。 Maka engkau terus tekan dia. 可是当你愿意饶恕他的时候， Tapi ketika engkau bersedia mengampuni dia, 你愿意选择放下的时候， engkau rela memilih untuk melepaskan dia, 帮你的脚离开他的身体， memindahkan injakanmu itu dari tubuhnya. 他得到自由， Dia dapat kebebasan. 你也一样被释放的。 Pada saat yang sama engkau juga dimerdekakan. 第三点， Poin ketiga, 我们要尽本分、尽力量，在所处的环境中，成为一个和平的使者。 kita harus berusaha sekuat tenaga dalam konteks yang Tuhan letakkan kita untuk menjadi pembawa damai. 第8节说：“若是能行，总要尽力的与人和睦。” Di ayat 18 ditekankan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. 这是这段圣经里面的核心， Ini adalah satu pesan penting dari ayat ini. 是一个命令 Adalah sebuah perintah. 提醒我们说， Intinya mengingatkan kita begini. 追求和睦不是被动的等待， Mengejar perdamaian bukan menanti dengan pasif. 不是等待别人先低下头， Bukan tungguin orang lain untuk menundukkan kepala padamu lebih dulu. 而是我们要先主动 Tapi kita sendiri berinisiatif duluan. 就是努力的来去营造一个和睦的一个关系。 Yaitu berusaha semampunya untuk membuat satu hubungan yang damai. 所以耶稣说：“使人和睦的人有福了，因为他们必称为上帝的儿子。” Karena itu Yesus berkata, berbahagialah mereka yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 所以耶稣在这里不是提出一个应许，乃是提出一项荣耀的身份跟使命。 Maka di sini yang Tuhan Yesus tunjukkan itu bukan janji, tapi sebuah visi, sebuah amanat, dan sebuah perintah yang harus dilakukan. 所以在家庭里面，在职场的当中，在教会的里面，我们都被呼召成为一个和平的使者。 Maka dalam gereja maupun di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan kita, kita semua dipanggil untuk menjadi pembawa damai. 但是值得留意的一件事情， Tapi yang perlu kita perhatikan satu hal, 在保罗在劝勉的当中加入了2个重要的限定词。 tapi di dalam perintah atau mengingatkan kita, Paulus membuat 2 batasan waktu. 他说：“如果能够行的话，
batasan yang diberikan itu adalah jikalau sekiranya mungkin. 然后要尽力的去做。 Maka engkau harus berusaha sedapat-dapatnya. 所以与人和睦就是我们一个目标来的。 Artinya hidup damai dengan semua orang itu adalah tujuan kita, yang kita usahakan. 是必须要努力的去进行。 Yaitu yang sedapat-dapatnya perlu kita usahakan. 人与人之间的和好是双向的， Karena perdamaian antar manusia itu adalah kerjasama dua pihak. 需要得到双方的回应。 Yang perlu diresponi oleh kedua pihak ini. 有时我们无法控制别人的看法、别人的决定、别人的态度。 Kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol cara pandang orang itu, sikap orang itu, dan keputusan orang itu. 但是即使对方呢不愿意回应的话， Tapi sekalipun pihak lain tidak bersedia berespon, 保罗说，我们还是要尽量的来去尽你所能，在上帝的面前说，我已经尽力了。 tapi Paulus mengingatkan kita bahwa sedapat-dapatnya kalau hal itu masih bergantung kepadamu, maka usahakanlah maksimal agar di hadapan Tuhan kita bisa mengatakan aku telah 换 berusaha. 句话说，即使对方不肯和好， Dengan kata lain, kalau pihak lain itu tidak mau berbaikan 我们 denganmu, 不要气愤，也不要冷漠， kita jangan dingin atau marah, 而是尽本分、尽力量的成为上帝和睦的使者。 tapi berusaha sekuat mungkin, berusaha semampunya untuk menjadi pembawa damai bagi Allah. 所以这个不是一种的态度而已， Ini bukan hanya sekedar sikap, 其实是我们属灵生命的操练， tapi adalah sebuah latihan disiplin rohani 要求我们常常祷告， yang mau kita sering berdoa, 求主给我们有智慧的心去爱别人， minta Tuhan memberi kita hati yang berhikmat untuk mengasihi orang 不 lain. 以恶报恶，反而是以善来胜恶。 Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalas kejahatan dengan 我们要 kebaikan. 学习聆听， Kita mau belajar mendengarkan, 愿意去体会别人的立场跟别人的感受。 kita belajar, kita mau bersedia untuk memahami pandangan orang lain dan perasaan orang 有 lain. 时候也要放下你自己， Yang sering kali menuntut kita melepaskan ego 不 sendiri. 要坚持你的看法， Jangan pertahankan terus pandanganmu itu. 然后要积极主动的跟他和平的相处， Kemudian mau bertindak dengan penuh inisiatif mengusahakan perdamaian itu. 恢复那种的关系，修复那种的关系。 Memulihkan hubungan dengan dia. 所以希伯来书这样说：你们要追求与众人和睦。 Maka dikatakan dalam kitab Ibrani, berusahalah hidup damai dengan semua orang. 我们感谢主，上帝给我们许多的话语，都是一直吩咐我们要跟人彼此相爱。 Kita bersyukur pada Tuhan, banyak sekali perintah dalam firman Tuhan yang menugaskan kita untuk selalu hidup damai dengan semua orang. 最后一点就是我们要活出一个反常的爱。 Poin terakhir adalah kita harus menghidupi sebuah kasih yang tidak lazim. 我觉得保罗在20节呢，提出一个令人非常震撼的命令。 Saya merasa di ayat 20, Paulus memberikan sebuah perintah yang membuat kita sungguh terguncang. 你的仇敌如果饿了，就给他吃； Jika musuhmu lapar, berilah dia makan. 若渴了，你就给他喝。 Jika dia haus, berilah dia minum. 因为你这样做，你就是把炭火堆在他的头上。 Karena dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. 各位，这不是一种道德的行为而已， Saudara, ini bukan hanya tindakan moral, 而是上帝给我们一种很反常的爱。 tapi ini adalah kasih yang tidak lazim yang Tuhan anugerahkan bagi 只有 kita. 从上帝那里能够得到力量，我们才能够去做的。 Hanya dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan saja kita sanggup melakukannya. 在世人的眼光当中，爱是对等的。 Dalam pandangan manusia, kasih itu harusnya setara. 你对我好， Kalau engkau baik terhadapku, 我对你更好； aku akan lebih baik terhadapmu. 你对我不好， Tapi engkau tidak baik terhadapku, 我对你更加不好。 aku lebih tidak baik lagi 你做 terhadapmu. 初一，我就做15； Engkau
melakukan A, saya melakukan A++. 你如果丢鸡蛋给我， Engkau lempar aku telur, 我就丢这个青鸡蛋给你。 aku akan 就是lempar yang lebih 那 parah. 个更厉害的蛋给你。 Aku kasih telur busuk. 所以这就是这个世界。 Ini adalah pandangan dunia. 但是在基督里面，反常的爱，却是告诉我们说，要爱你的仇敌，为那逼迫你的人来祷告。 Tapi justru di dalam Kristus kita belajar satu kasih yang bersifat tidak lazim, yaitu mengasihi musuh dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 这容易吗？ Mudahkah dilakukan? 在我做牧师的当中， Dalam perjalanan saya menjadi pendeta, 总是会遇到一些很难应付的人。 selalu akan menemui orang-orang yang sulit dihadapi. 你要我讲道，我觉得容易； Engkau mau saya berkhotbah, saya rasa lebih mudah. 你要我去面对这些很多人事呢，非常的困难。 Kalau untuk mengurus manusia dan segala urusannya itu susah sekali. 甚至有人敢对我的会读说： Bahkan ada orang yang berani berkata begini sama bishop saya. 把这个牧师踢走。 Ini tolong pendeta ini dikeluarkan saja. 各位，当你遇到这些事情的时候， Karena saudara ketika engkau menemui hal-hal seperti ini, 我们只有在主的面前为一切的事情来祷告， hanya bisa berdoa bagi semua hal ini di hadapan Tuhan. 把炭火堆在他的头上。 Menumpukan bara api di atas kepalanya. 其实是出自箴言25章21节到22节的话。 Sebetulnya berasal dari Amsal pasal 25 ayat 21 sampai 22. 也就是说，我们不要报复， Artinya kita di sini dikatakan kita jangan membalas dendam. 反而通过爱，通过基督，通过我们的祷告，激发他，给他知道说，上帝还是爱他。 Tapi melalui perbuatan kita, melalui Kristus untuk membangkitkan pemahaman dia bahwa Kristus adalah kasih. 借用善行来唤醒他们的良知。 Kita meminjam atau memakai perbuatan baik untuk mengambil respon positifnya. 我觉得就是一种的恩赐的胜利， Ini adalah kemenangan dari kebaikan. 也就是福音能力的彰显。 Juga adalah pernyataan kemenangan atau pernyataan kuasa Injil. 我不晓得邱牧师为什么要我讲这段的圣经， Saya tidak tahu kenapa pendeta Joshua minta saya untuk membawakan sharing firman Tuhan bagian ini. 但是我相信这不是一个信息而已， Tapi saya percaya ini tidak dimaksudkan untuk sekedar khotbah. 而是邀请我们挑战我们自己。 Tapi ini sebuah undangan untuk kita menantang diri sendiri. 在教会的当中，如果有任何的不合的地方， Di dalam gereja kalau ada tempat-tempat tertentu kita tidak rukun. 求主帮助我们 Kiranya 放下自己，来去包容一切。 Kiranya Tuhan menolong kita untuk melepaskan ego kita sendiri dan kemudian merangkul yang lain. 如果过去有人伤害过你， Kalau dulu ada orang pernah melukai kita, 求主让你饶恕他。 kiranya Tuhan memampukan engkau memaafkan, mengampuni dia. 你可以在什么地方成为这个和平的使者呢？ Di tempat mana engkau bisa menjadi pembawa damai? 可能是在这个很紧张的家庭的生活的当中， Mungkin di tengah-tengah keluarga yang kondisinya tuh sangat menegangkan. 或者在职场的里面那种的竞争， Atau di dalam ladang profesi dengan persaingan yang begitu ketat. 或者是在教会里面分裂的那种的情况。 Atau justru di dalam gereja yang ada kondisi perpecahan. 愿我们都能够回应主的呼召说， 若是能行，总要尽力的与人来和睦。 Kiranya kita semua bisa meresponi perintah Tuhan yang mengatakan sedapat-dapatnya jikalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. 能够靠着主的恩典， Bisa mengandalkan karunia Tuhan, 活出天国子民
反常的爱。 untuk menghidupi kasih yang tidak lazim yang dimiliki oleh anggota keluarga surga. 一种属于上帝的爱， Yaitu kasih yang sesungguhnya adalah milik Tuhan. 去改变人的心， Kasih yang sanggup mengubah hati manusia. 也能够改变你所住的世界的当中。 Yang juga bisa mengubah dunia di mana kita ditempatkan. 让我们一起祷告。 Mari kita berdoa. 主啊，求你帮助我们效法你， Tuhan, tolonglah kami untuk meneladani Engkau. 在纷乱的世界的当中， Dalam dunia yang kacau balau ini, 让我们能够尽所能与人和睦， biarlah sedapat-dapatnya jika itu bergantung kepada kami mau mengusahakan perdamaian dengan semua orang. 活出那种反常的爱， Untuk menghidupi kasih yang tidak lazim itu. 成为和平的管道。 Untuk menjadi para pembawa damai. 奉主名求， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin.